لي صدري ويسر لي amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama dalam program yang cukup baik, cukup hebat pada pagi ini. Insya-Allah program-program ini dapat memberikan kita ni sedikitlah ilmu pengetahuan, sedikit tambah baik untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah dimaklumkan, insya-Allah pada pagi ini kita ambil satu topik yang insya-Allah akan memberikan kita ni banyak input-input, iaitu berkaitan dengan zikir. Zikir ini yang mana kita ni hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita tak boleh lari daripada kegusaran. Ayat dia, kegusaran. Kita tak boleh lari daripada masalah-masalah, sama ada kecil ke, masalah besar ke. Kita tak boleh lari daripada kerunsingan. Kita tak boleh lari daripada ujian-ujian, sama ada ujian itu dari sudut kekayaan ke, ujian itu dari sudut kemiskinan ke, ujian itu dari sudut kelaparan ke, tiba-tiba kehilangan harta semua sekali. Itu semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka berdasarkan ujian itu tersebut, Allah bagi solusi. Macam manakah kita nak tenangkan hati kita yang gundah gulana? Bagaimana kita nak pastikan hati kita ni, yang mana hari ini kita rasa macam, kenapalah rasa tak senang duduk? Kenapalah rasa hibur? Kenapa rasa macam berserabut nak buat, tak boleh nak buat apa-apa? Allah datangkan solusinya, iaitu dengan zikrullah, iaitu memperbanyakkan ingat Allah. Solusinya telah ada. Cuma bagaimana kita nak aplikasikan zikir itu dalam kehidupan kita? Kerana zikir itu mengingati Allah Subhanahu wa taala bukanlah merujuk pada zikir yang kita duk baca satu-satu saja. Bahkan zikir itu banyak cara dan meluas keedahnya. InsyaAllah kita akan bahaskan satu persatu. Mudah-mudahan selepas tamat sesi ini, kita semua dapat amalkan zikir tersebut, dan mudah-mudahan setiap masa, setiap ketika, bibir kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat bibir kita, malah hati kita, akal fikiran kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama sekali kita kena tahu bahawa zikirlah satu amalan yang disyariatkan oleh Islam. Zikir ni. Jadi perintah supaya melakukan zikir ni, yang mana kita lihat banyaklah ayat-ayat Al-Quran, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk kita melafazkan zikir, untuk kita sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan itulah kita tengok bahawa zikir ini dia diperlakukan, dia kena buat. Diperbanyakkan amal zikir itu tanpa ada halangan dan tanpa ada keterikatan ataupun syarat tertentu untuk kita mengamalkan zikir. Kalau macam puasa, solat kan, solat kita ada waktu dia. Kita nak solat subuh, ada waktu dia. Pukul berapa masuk dan pukul berapa tamat. Solat zuhur begitu. Solat asar begitu. Solat maghrib begitu. Itu solat-solat yang juga merupakan zikir, tapi ada had-had dia, ada waktu-waktu tertentu. Kalau kita lihat kepada puasa pun ada waktu tertentu, walaupun puasa itu juga dia merujuk kepada zikir. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita katakan ini merupakan ibadah yang khusus. Dan juga kita lihat amalan-amalan lain yang mana ada waktu-waktu, tapi zikir ini dia tidak ada had dan tak ada batasan waktu tertentu. Bahkan kita boleh berzikir hingga Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Maka zikir ini merupakan satu rahsia besar. Rahsia besar kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perhubungan kita direct dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini, kita dekat bila mana kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita ni nak melafazkan sesuatu, ingat Allah sesuatu, maka kita tahu bahawa zikir itu kita lafazkan, dan dalam masa sama kita boleh ingat bahawa aku sentiasa melafazkan zikir ini kerana aku ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita senang, ingat Allah. Cuma kita hari ni bila senang ni, senang contohlah makan pagi, dah ada orang hidang dan sebagainya, kita agak terleka sedikit daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kesenangan sikit kita, Allah bagi kekayaan sikit, kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah uji kita dengan kesakitan, cukup banyak kita sebut nama Allah. Allah sakitnya, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut panjang. Sebab Allah uji kita dengan kesakitan. Allah uji kita dengan cabaran. Allah uji kita tiba-tiba pada kita senang ni,
tiba-tiba Allah uji kita dengan kesukaran untuk mendapatkan harta. Contoh kita berniaga, tiba-tiba berniaga kita ni tidak untung. Daripada orang yang berpusu-pusu datang mau libalah ke kedai kita, tiba-tiba tak ada orang dah. Akhirnya tak ada orang datang. Jadi ketika itulah baru kita ingat, ya Allah, kenapa ya Allah kau uji aku dengan begini rupa, ya Allah, aku nak makan tak ada, ya Allah. Baru kita ingat Allah. Sedangkan ketika mana kita waktu senang, tidak terlintas pun, tidak terkeluar pun daripada bibit-bibit milik mulut kita ini, untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang kita kena ubah dalam kehidupan kita, supaya zikir itu sentiasa kita amalkan dan dia akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Baik. Kalau kita lihat pengertian zikir itulah, zikir itu sendiri kalau kita lihat, yang maksud mengingati. Zikir ini ingat. Zikir itu kita ingat. Kalau ada orang kata, kau tak berzikir pada aku ke? Maksudnya kau tak ingat pada aku ke? Tapi istilah kita ni, zikir ni menunjuk pada kita berzikir pada Allah. Tapi kalau kita ayat bahasa lah, kalau konteks bahasa kan, kita jumpa kawan-kawan kita, kau ni tak zikir kat aku ke? Kata, maksudnya kita tak ingat kat dia ke? Macam itulah. Tapi dalam konteks ini ataupun dalam konteks tasawuf, zikir bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati dengan merasa bahawa hati kita ni sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf itu. Maksudnya hati kita ni walaupun kita rasa banyak sangat masalah atau banyak kesenangan Allah bagi, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kadang-kadang Allah nak uji kita dengan kesenangan, Allah nak uji kita dengan kesukaran. Ya? Jadi dua-dua itu kita kena sentiasa ingatkan. Maka bila mana kita kata zikir, kita kata zikir ini maksud kita mengulang-ulang sebutan nama Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dengan hati kita atau lisan kita. Contoh kita katakan, mungkin kalau kita berseorangan, maka lafazkanlah zikir itu dengan lebih jelas, dengan lebih kuat, sebab seorang-seorang tak ada orang dengar. Apa dah? Subhanallah, subhanallah, malam-malam subhanallah, seorang-seorang dalam bilik. Lafazkanlah dengan kuat supaya kita rasa betul hadirnya zikir itu dalam hati kita. Tapi kalau kita ni ramai-ramai orang, kalau dalam majlis zikir itu lain lah. Majlis zikir itu sebab kita berzikir ramai-ramai. Kalau contohlah, kita ni dengan khalayak ramai, orang lain tu buat perkara lain, orang lain buat perkara lain, dengan kita berzikir dalam keadaan yang perlahan-lahan sahajalah. Jadi contohlah kita pergi pasar raya, orang nak beli belah, kita berzikirlah dalam hati kita atau berzikirlah dalam keadaan yang perlahan supaya tidak menunjukkan rasa riak dan takbur kepada zikir kita itu. Orang kata, apa pula ni berzikir kuat sangat ni. Kita nampak nak menunjuk, itu kita takut terpesong kita punya niat kita daripada kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menunjuk pada orang pula kita ni berzikir kuat. Tempat yang tak sepatutnya. Tapi dalam masa sama kita ingat bahawa zikir itu boleh secara lisan, daripada mulut kita ataupun zikir dari hati kita. Ya, maka kena sentiasalah zikir itu. Baik. Kemudian, bila mana kita berzikir ni, bila mana kita berzikir ini, kita mengulang-ulang sebutan itu dan ingatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila mana kita ulang itu pasti kena ingat Allah. Bukan zikir mulut zikir subhanallah, subhanallah. Kepala tempat lain, benda tempat lain, ada tak boleh. Kita boleh. Bila mana kita berzikir, pastikan zikir yang sebut di mulut kita itu selalu dengan niat kita dan hati kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar mulut kita bergerak tapi hati ke tempat lain, itu tidak jadi zikir yang betul-betul kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh kita katakan, kita solat. Solat ni bibuat ayah dan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian merupakan salah satu zikir lah. Salah satu zikir. Yang mana kita dalam solat itu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita solat semua sekali. Tapi ketika kita solat itu kita tidak khusyuk. Banyak benar lah kita fikir dalam kita solat tu. Ketika itulah datangnya apa-apa yang tak sepatutnya kita tak perlu ingat datang ketika solat. Ataupun ketika mana time itulah angkat takbir ingat, tadi kita dah masak nasi. Tapi dah masak ke belum? Dah tekan ke belum? Kalau dulu kita katakan kalau masak nasi kan. Masak nasi tu kita fikir, masak nasi buka api ke belum? Sekarang ni masak nasi, dah tekan ke belum? Jadi dia akan datang ketika mana kita solat. Ataupun orang lelaki, tadi nak solat kat surau ni, masjid ni. Tadi kereta dah kunci ke belum? Tikap dah angkat ke belum? Semua itu akan datang. Dan bila mana datang perkara-perkara itu, maka kita telah lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita tengah solat. Maka perkara itulah yang kita kena usulkan supaya kita betul-betul khusyuk dan kita betul-betul ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa-apa yang kita laksanakan. Baik. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, zikir ini kalau kita lihat yang banyaklah kita dengar iaitu antaranya tasbih.
tahmid atau takbir, iaitu subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, ini biasa kita dengar lah, atau tahlil, la ilaha illallah, itu yang sentiasa kita dengar dan sentiasa kita amalkan. Amalkanlah selalu, tak ada ruginya kita amal zikir-zikir tersebut. Antara lain itu baca Al-Quran pun zikir. Kita baca Quran ini kena baca. Kalau kita tak usah nak baca, dia tak terbaca. Itu leceh Quran ini. Maka sentiasalah kita ni bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir, kita bertahlil, kita membaca Al-Quran itu sebagai satu perkara yang wajib kita lakukan pada tiap-tiap hari. Paling-paling kurang itu akan menenangkan hati kita yang gundah gulana. Kita tengok orang sakit, kita rasa Allah pusing sungguhlah. Tapi kita zikir pada Allah, ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Zikir, mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya. Itu salah satu benda yang kita ingat Allah. Bila mana kita ingat orang lain susah, kita ingat Allah. Bila mana kita susah, kita ingat Allah. Jadi benda itu akan sentiasa kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguasa yang perlu untuk kita sembah dan untuk kita letakkan bahawa paling tinggi sekali, paling agung sekali. Okay? Namun bila mana kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat bahawa zikir itu ada tadi bukan zikir lisan dan zikir hati. Yang mana kedua-dua zikir ini merupakan laluan untuk kita mencapai ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sampai kepada perkara itu, maka betullah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firman kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Allah kata, dan ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Allah bagi tahu siap tu. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Jangan kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa-apa sahaja kita buat. Dalam keadaan kita kebiasaan kita lupa dan keadaan kita senanglah. Tiba-tiba anak-anak cucu ajak ke kawan-kawan buat hari ni ke apa ke dekat mana-mana lah. Ketika itu ingatlah Allah banyak-banyak. Kerana ketika itulah banyaknya perkara-perkara yang melalaikan kita. Perkara-perkara yang boleh kita ni lupa kepada Allah. Contohlah kita katakan, ini majlis ilmu ni macam ni. Kita kata Allah sejam ni lamanya nak habis. Tapi kalaulah, bukan tempat sinilah, tempat lain lah. Tempat lain kata, kalau program-program lain ni, cukup kejap, dah habis lah. Saya kata tuan-tuan, kebetulan pada minggu sebelum ni saya ada program di Ipoh kan. Jadi program kesenian Islam. Jadi kawan-kawan ni sajalah kawan yang rapat-rapat ni. Dia kata, kita ni kalau dengar tilawah Quran ke tazkirah ni lama benar nak habis. Kata, bila lah nak habis? Seorang peserta bila nak habis. Tapi kalau tengok cerita ke, terdengar program-program lain, laju cerita dah pukul 12 lah. Rasa sekejap benar dah bunyinya. Dia katakan bahawa ketika mana kita perlu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah kita akan digugat oleh nafsu kita, oleh syaitan yang mana melalaikan kita daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana Allah beritahu tadi, wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Maka ayat ini bagaimana diulas bahawa ketika mana kita lupa sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguhnya engkau telah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah kita ingat Allah yang sebenar-benarnya apabila seorang itu lupa kepada sesuatu yang lain. Lupakan benda lain itu, maka kita automatik kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupakan perkara lain, maka automatik kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila mana kita rujuk kepada zikir ini, pasti zikir itu ada dalam Quran. Sebutan-sebutan zikir itu ada dalam Quran. Sebab itulah kita kata zikir itu sebagaimana dalilnya ada dalam Quran dan hadis. Maka banyak dalam ayat Quran diceritakan kepada kita tentang apakah kaedah-kaedah zikir itu dan bagaimana zikir-zikir itu bermanfaat kepada kita. Antaranya Allah bagi tahu dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iaitu sesungguhnya kami, iaitu Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Maka zikir itu merujuk pada Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita katakan salah satu daripada nama-nama Al-Quran al-zikr, iaitu ingat, zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara ayat Quran tersebut Allah kata, kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu zikir. Maka ingatlah Quran tersebut, bacalah Quran. Kalau kita ni hafiz Quran ke, lagi baik mengulang Quran tersebut supaya kita mudah untuk baca Quran. Kalau tidak, bacalah apa-apa surah lazim yang mudah kita baca,
mudah-mudahan ayat-ayat kita baca itu akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila mana kita tadabbur ayatul Al-Karim, kita memahami maknanya, maka dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat apa yang Allah sebut dalam Quran, apa pengajaran-pengajaran yang Allah sebut dalam Quran tersebut, maka itulah perkara-perkara yang perlu untuk kita sentiasa ingat dan sentiasa kita selami dalam diri kita. Antara lain Allah sebut dalam Quran, zikir itu juga merujuk kepada hari Jumaat. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Jumaat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Ya, demikian itu lebih baik daripada lebih baik kamu jika kamu mengetahuinya. Maksudnya, ketika mana hari Jumaat itu, maka fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kita ni untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mas kat sini bersegera ini adalah bersegeralah kamu ini untuk solat Jumaat. Nah, kalau di tempat negeri luar ni, selain daripada Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, maka dia ni hari Jumaat itu hari bekerja. Maka hari bekerja itu bila mana waktu seterusnya pukul 12, pukul 12.30 ke, kita dah di luar daripada tempoh kita bekerja, maka pergilah untuk kita menunaikan solat Jumaat. Pada ketika itulah fungsi dan peranan khatib sangat-sangatlah utama untuk pastikan setiap masa tersebut, dan kita punya bagaimana kita nak meyakini jemaah-jemaah datang itu perlu kita war-warkanlah. Perlu kita war-warkan. Kerana kalau tidak, jemaah ni ialah hari Jumaat, hari yang mana orang bekerja. Jadi bila hari bekerja ini hari yang memenatkan. Jadi pasti kena usahakan supaya jemaah tersebut dapat menghayati khutbah yang disampaikan. Kerana khutbah itu merupakan satu zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Khatib ni nak tamimah ittaqullah lena semua orang. Maklumlah, masjid sekarang ni semua berekon, sejuk, masuk-masuk penat kerja. Selepas daripada waktu rehat tadi pukul 12.30 dah keluar, nak tunggu solat zuhur, solat Jumaat pukul 1, dimakan dahulu. Kenyang perut, makan-makan, pergilah dengar khatib baca khutbah. Khatib baca khutbah pula mendayu pula, leno semua sekali. Jadi peranan khatib ketika mana untuk memperingatkan jemaah itu untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, perlulah dalam keadaan yang bersemangat, dan jemaah akan ambil manfaat daripada apa isi khutbah yang disampaikan. Perlu, pasti ni khatib perlu ambil peluang. Saya merupakan seorang khatib juga, dan kita akan tengok situasi tersebut. Dapat teks khutbah itu, kita akan cubakan macam mana kita nak pastikan jemaah boleh bagi tumpuan. Tengok tajuk tersebut, kita manipulitkan, bukan manipulit maksud itu ke teks khutbah itu. Cuba tengok bagaimana tone suara yang boleh kita tingkatkan supaya jemaah-jemaah yang hampir bertalian tersebut sedar balik, ini khutbah Jumaat ni, kita dengar ni. Jadi begitu. Itu perkara yang kita kena laksanakan pada hari Jumaat. Khutbah Jumaat lah. Bagi golongan wanita, kalau ada kesempatan masa setengah-setengah tempat ini dibenarkan untuk kita ni pergi solat Jumaat, tempat-tempat yang besar kan, dengarlah bagaimana khatib-khatib itu membaca khutbah. Bagaimana khutbah itulah satu peringatan kepada kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian zikir juga datang dalam bentuk ilmu. Maka kita ni sebenarnya kita sedang menuntut ilmu, kita telah mentadabur ilmu ini. Ilmu ini merujuk pada wama a'udzubillahi minasyaitonirrajim wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat yang biasa kita dengar lah. Kami tidak mengutuskan rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyalah kepada orang-orang yang berilmu itu jika kamu tidak mengetahui. Maka azik ini itu merujuk kepada kita tengah berkongsi ilmu, dan sekiranya ada sesuatu yang kita tidak jelas, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahuinya. Dan sekiranya orang yang mengetahui itu ilmu tersebut tidak mengetahui, berkatalah ana la adri, saya tidak mengetahui, insya-Allah saya cuba cari solusi. Jangan memandai-mandai. Kita ni memandai-mandai je macam tak tahu tapi buat-buat tahu. Ini perkara yang kita kena elakkanlah. Sama juga untuk saya, asatizah lain pun sama. Sekiranya perkara itu bukan bidang kita, tak payahlah kita ni nak manipulate sangat. Tak payah kata, aku tahu semua. Tak, kita ni manusia biasa. Kita ini hanyalah
secubit ilmu sahaja yang kita ada, maka kita berlapan dadalah sekiranya kita tidak tahu, cakap tidak tahu. Sebab kebiasaan begitu. Kak saya pun sama, orang tanya, orang telefon kata tanya, boleh tak komen sikit pasal hal-hal ni? Kita berlapan dada. Mohon maaf, saya bukan bidang saya tidak nak boleh respon berkaitan perkara ini. Mohonlah rujuk kepada asatizah yang lain. Tak apalah. Bila mana kita cakap begitu, bukan meridakkan keilmuan kita ada. Kita telah menolak satu bebanan bahawa ilmu itu aku belum lagi kuasai, dan rujuklah mereka-mereka yang pakar. Sebab itulah Allah kata di sini, iaitu wa ma arsalna min qablik, kami tidak mengutuskan rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa rijalan nuhi, mereka beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, fas'alu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu itu jika kamu tidak mengetahui. Kita ni jangan mandai-mandai, kalau tahu tanyalah. Kalau orang tu tahu pun tanya orang lain, maka kita boleh untuk mendapatkan banyak manfaat daripada kita bertanya. Cuma orang kita ni agak segan-segan nak bertanya kan. Samalah anak-anak murid saya pun kalau tanya, okey ada soalan, bila habis kelas tu, senyap je semua, kita mana lah poin budak-budak ni kan. Tanya-tanya tak jawab. Itulah orang kita ni, orang Melayu kita ni. Kita nak bezakan, kita nak cuba nak gunakan keistimewaan Allah bagi pada kita ni, fasahah kita dengan tata cara mulut kita sebut dengan detail semua sekali itu, maka bertanyalah sekiranya kita tidak tahu. Daripada kita bertanya kepada orang-orang sebelah kita kan, ditanyakan, apa Ustaz cerita tak faham ni, tu cerita kita balik. Tanyalah orang yang lebih arif tu. Kalau dia tak tahu, mungkinlah dia akan datangkan jawapan pada waktu-waktu yang lain. Bertanya. Jangan segan-segan kita nak bertanya. Okey, baik. Habis. Kemudian kita masuk pada perkara yang ketiga, iaitu zikir ini terbagi pada dua, iaitu satunya zikir hasanah dan zikir darajah. Zikir hasanah dan zikir darajah. Zikir hasanah ini iaitu zikir yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita buatlah. Manakala zikir darajah pula itu zikir yang dilakukan bertujuan untuk membersihkan hati kita, meningkatkan kejenihan hati kita, dan bukan semata-mata kita ni nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak zikir tu, kita nak buang. Ini tasawuf lah, yang golongan tasawuf. Kita nak menyucikan hati kita ni, yang mana hati kita ni banyak buat benda tak baik. Jadi nak menyucikan hati kita, maka kita banyak-banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita nak buat zikir hasanah ini, yang mana kita buat sekarang lah. Zikir kita lepas solat kita buat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya itu serta kita buat itu, yang mana insya-Allah niat betul, kita akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir hasanah ini yang bertujuan untuk kita mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, yang kita kena buat selalu. Maka zikir darajat ini untuk kita pastikan kerohanian kita atas dunia ni kita dapat bersihkan betul-betul, supaya bila mana kita berzikir hasanah, ganjaran itu akan dapat. Kita nak istighfar banyak-banyak supaya apa-apa dalam hati kita ni, keradak-keradak dalam hati kita ni, kotoran-kotoran dapat kita singkirkan cepat-cepat. Kerana kalau kita tak buang dalam hati kita ni, automatik mula itu sangat sukar untuk kita bersihkan. Jadi kita kena usahakan untuk mengikiskan sedikit sebanyak dalam hati kita, zikir-zikir yang perlu kita laksanakan. Okay? Baik. Saya tu terdapat beberapa silsilah lah dalam zikir itu. Dua zikir lah antara zikir hasanah dan zikir darajat ini. Yang mana zikir-zikir ini dia memerlukan keadaan dan persekitaran yang kita kata kondusif lah. Yang mana kita bukan boleh buat sebarangan untuk berzikir ini. Walaupun peringkat mulaan saya katakan tadi, di mana-mana kita boleh berzikir, tetapi kita lihat kondisi zikir kita itu. Contoh kalau macam kita ni nak masuk bilik air kan. Bilik air takkanlah kita nak bertasbih bilik air tu kan. Maksud kita katakan, kita nak bertasbih, bertahmid di luar daripada tempat yang tak sepatutnya. Tapi bila mana kita masuk bilik air, kita ingat Allah bahawa Allah yang membenarkan kita untuk membuang najis kita. Ingat Allah dalam hati kita. Ni ingat itu. Sebab kadang-kadang kita masuk ni dalam bilik air ni, bukan kat sini lah, ni melalak dalam bilik air tu, menyanyi macam-macam. Itu bukan tempat kita lah. Maksudnya tempat dalam bilik air ni tempat syaitan. Tapi masuk bilik air tu, dalam hati kita ni ingat Allah. Allah yang berikan kelegaan kepada kita untuk membuang segala sakit baki dalam perut kita ni. Kita ingat tu. Kita ni tuan-tuan, ibu bapa yang sekalian, kalau kita ni sakit perut, Allah tak izinkan dalam badan kita ni keluar nanya kita ni. Contohlah kita ni rasa nak buang, tapi tak boleh buang.
membongkak perut tu, membuncit, membusuk perut tu, tapi tak boleh buang. Allah tidak izinkan benda itu buang. Tapi bila mana Allah izinkan benda itu buang, maka automatik insya-Allah benda itu akan rasa lega dan kita akan dapat buang dengan apa-apa yang keperluan yang kita nak. Jadi buang dalam perut kita ni bukan perkara yang mudah tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingatlah Allah walaupun sedikit ketika mana kita berada dalam tempat-tempat yang tak sepatutnya, dalam bilik air dan sebagainya lah. Okay? Baik. Kemudian kita rujuk kepada kedudukan zikir. Kedudukan zikir tu, zikir itu tempatnya sangat tinggi, dan di antara amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam itu satu amalan yang agung zikir ni. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dan sesungguhnya zikir itu adalah pekerjaan yang sangat agung dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Zikir kita ni sangat-sangat agung. Kita ni sebut nama Allah, bukan sebut nama kawan kita. Sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah, maka automatik benda itu akan jadi sesuatu yang agung. Kita sebut nama Allah. Jadi itulah antara perkara-perkara yang kita buat dan Allah tahu apa yang kita sebutkan. Jadi sebagaimana saya bagi tahu tadi, ketika mana kita buat sorangan, zikirlah dengan zikir sebanyak-banyaknya, nak lafaz kuat ke perlahan ke terpulang pada kita. Yang penting kita tahu bahawa kita itu, keadaan itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi kalau kita pergi tempat yang lain, contoh kita ni dengan keadaan ramai tadi, janganlah kita zikir kuat-kuat, kerana mungkin mengganggu orang yang berada di sekeliling kita dan boleh memberikan rasa macam riak ke, takbur ke dan sebagainya lah. Okay, kemudian kedudukan zikir ini kita dapat lihat dalam berbanyak sudut. Okay, antaranya Allah bagi tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh dan satu hadis yang diriwayatkan iaitu, innallaha azza wa jalla yaqul ana ma'abdi innahu wa dhikrani wa taharrakat bi syafatahu. Okey, iaitu sungguh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, aku bersama-sama dengan hamba-Ku selama dia mengingatiku dan bergerak kedua bibirnya dengan menyebut nama-Ku. Begitu. Jadi kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita tak kuat, tapi bibir kita ni menyebut nama Allah subhanallah. Sebagai contohlah, kalau tuan-tuan ibu-ibu ayah yang dengar kan, yang pernah lihat dekat viral kan, orang kata ada orang Kelantan tu, pakcik tu dijual, panggil colek bismillah. Sebab saya pernah dulu pergi beli dekat pakcik tu, memang sentiasa disebut bismillahirrahmanirrahim, potong buah bismillah, semua bismillah. Daripada dulu sampai sekarang itulah rutin dia buat. Dia katakan dah sebati dengan zikrullah, sebati dengan bibir dia untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya menyebut lafaz basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Satu perkara yang baik. Okay. Baik. Maka dalam konteks itulah Allah Subhanahu Wa Taala perlu, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu kita ni, kita perlu untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang hadis yang seterusnya, iaitu yaqulullahu ta'ala ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzikrani. Aku adalah berdasarkan keyakinan hamba-Ku terhadapku dan aku bersamanya ketika dia mengingatiku. Bila mana kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka pasti kita akan sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Maka itulah digambarkan bahawa zikir ni pendamping yang sangat-sangat besar. Pendamping yang sangat-sangat besar, yang mana kita perlu untuk sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana itu, maka dekatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Zikir ini dia akan dapat kepada intipati yang paling-paling besar sekali. Bagaimana akan dapat intipati yang paling besar sekali? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Ya, maksudnya sesungguhnya aku Allah, ialah Tuhan melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Last sekali solat itu, yang mana wa aqimis salata li dzikri, maka dirikanlah solat untuk mengingatiku. Kita ni solat. Okay, kita tengok pada apa yang kita buat kan. Kalau solat kita ni, kita lihat, solat kita ni tak panjang pun kita buat. Kita ni, ibu-ibu yang sekalian, kalau kita orang buat kajian lah, buat kajian. Kita ni, untuk kita, akhirat kita dengan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari, 24 jam, kita ni 4 jam 10 minit sahaja untuk kita meletakkan diri kita ni betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk akhirat.
Rapat suruh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amal ibadah kita ni untuk akhirat selama 4 jam, 10 minit saja, tak lama. Balance lagi tu 19 jam, 50 minit itu dunia. Buat kerja dunia. Yang banyak tu, tapi dalam 19 jam 50 minit ini, pastikan apa-apa sahaja dunia kita buat itu, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam kita bekerja dunia, kerja dan sebagainya. Okay? Tapi 4 jam 10 minit itu adalah yang betul-betul kita buat. Apa 4 jam 10 minit itu? Contohlah kita katakan, waktu pagi. Waktu pagi ni kalau kita boleh buat lah. Bangun tahajud kejap. Pukul 4.30, 5.30 tu zikir kejap. Pukul 6 dah subuh. 6.30 tamat. 2 jam. Itu pagi 2 jam. Pagi paling panjang tu 2 jam pagi. Kemudian waktu tengah hari, solat zuhur. Solat duha lah. Solat duha dulu kan. Kita buat solat duha dulu. Solat duha 15 minit. 15 minit solat duha tak lama kan, buat 4 rakaat. 15 minit. Kemudian solat zuhur pada pukul, kita katakan pukul 1 sampailah selesai semua sekali pukul 1.30. Setengah 30 minit habis. Itu panjang lah tu solat zuhur 30 minit tu. Daripada mula-mula kita buat solat 4 rakaat sebelum zuhur, solat zuhur 4 rakaat, kemudian solat 4 rakaat selepas zuhur, kemudian zikir sedikit habis. Okay? 30 minit. Standard 30 minit kita buat. Kemudian solat asar 10 minit. Tak lama. Solat asar 10 minit. Solat asar, kemudian zikir habis. Kemudian malam pula, kita katakan malam solat maghrib sampai isyak. Daripada pukul 7.30 lah kita katakan. Tapi sekarang ni awal pukul 7 lah. Pukul 7 sampailah kita katakan pukul 8.45. Itu ya habis. Habis 1 jam 30 minit, 1 jam 15 minit habis, selesai. Kemudian habis saja, last kali solat taubat sebelum tidur kita buat. Kalau kita buat lah 15 minit. Iaitu taubat dan baca ilmu. Maka total sahaja kita buat ini hanyalah 4 jam 10 minit sahaja. Tiap-tiap hari. Panjang ke pendek? Pendek je. Berbanding dengan 9 jam lagi yang kita peruntukkan untuk tidur dan sebagainya. Tapi 4 jam 10 minit itu, kalau betul-betul kita buat, insya-Allah itu adalah perkara yang sangat-sangat besar yang boleh kita pegang, yang boleh kita tanam dalam kita untuk kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata tadi, wa aqimis salata li dzikri. Solat itu akan memudahkan kita ingat kepadaku. Iaitu jadikanlah solat untuk ingat kepadaku yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam bab ingat Allah ini, nak buat sembelihan pun kena ingat Allah. Kalau sembelihan itu ingat Allah, contoh sembelihan tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, tak lafaz basmalah semua sekali, tak sah sembelihan tu. Sebagaimana yang Allah berfirman dalam Quran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan sebagai setiap umat kami, iaitu Allah, syariatkan sembelihan iaitu korban agar mereka menyebut nama Allah di atas rezeki yang dikurniakan Allah, dan kepada mereka berupa haiwan ternak, maka Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad, iaitu khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni nak sebut nama Allah, nak sembelih binatang pun kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ibadah-ibadah yang mana kita buat dan dia adalah berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Baik. Ibu-ibu yang minta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang mana berbunyi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya, siapakah dari kalangan hamba Allah yang paling utama darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat? Baginda menjawab, orang-orang yang banyak mengingati Allah. Aku, iaitu sahabat, bertanya, lebih utama daripada orang berperang pada jalan Allah? Baginda menjawab, sekiranya dia memukul orang-orang kafir dan musyrik dengan pedangnya sehingga patah dan mengalirkan darah, nescaya orang-orang yang berzikir itu lebih utama darjatnya. Ya, maka darjat orang berzikir ini sangat-sangat besar. Maka kita ni, contohlah kita kata kita tak boleh berperang di Palestin nak menentang Zionis, Israel semua sekali itu. Kita tak berpeluang nak pergi. Dan kita tak boleh pergi. Maka di sinilah kita nak tembakkan doa dan juga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana walaupun kita tidak berperang di sana, maka doa kita itu dan juga zikir kita itu adalah antara perkara-perkara yang besar
yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, yang mana darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Maka zikir itu perkara yang besar yang perlu kita sentiasa lakukan. Dan satu hadis lain diriwayatkan yang berbunyi, ana unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal waraqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum qalu wa dhalika ma huwa ya Rasulullah qala dzikrullahi azza wa jalla. Maksudnya, mahukah kamu untuk aku khabarkan kepada kamu tentang amalan kamu yang paling baik, paling bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, paling mengangkat darjat kamu lebih baik untuk kamu daripada membelanjakan emas dan perak, lebih baik untuk kamu daripada kamu berdepan dengan musuh. Lalu kamu menggalihi mereka dan mereka pula menggalihi kamu. Maka para sahabat menjawab, apa dia wahai Rasulullah? Bagi dia bersabda, zikrullah. Dia katakan, kalau kita ni ada harta, kita belanjakan harta emas dan perak itu, ada kita ni berhadapan dengan musuh, kita bertempur dengan musuh, tapi yang paling hebat lagi itu zikrullah, iaitu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya faedah zikir ini kepada diri kita. Maka janganlah kita tinggalkan zikir ini. Baik. Kemudian saranan yang mana untuk kita memperbanyakkan zikir. Kita ini kena sentiasa untuk memperbanyakkan zikir, itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran telah bagi tahu banyak kepada kita saranan-saranan untuk kita memperbanyakkan zikir. Antaranya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, ingatlah akan Allah dengan ingatan yang banyak. Maka arahan tersebut, wahai orang beriman, kita orang beriman, maka ingatlah Allah dengan ingatan yang cukup banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan leka. Ingatlah Allah. Ingat Allah selalu. Demikian juga ada satu riwayat hadis yang menyebut bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW dengan berkata, sesungguhnya syariat Islam begitu banyak ke atas diriku, maka beritahulah kepadaku tentang sesuatu yang boleh aku menekuninya. Baginda bersabda, lidahmu sentiasa basah dengan zikrullah. Maka syariat Islam ni banyak. Maka apa yang paling mudah dan paling kerap yang perlu kita buat adalah dengan zikrullah. Sentiasa zikir, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kita nak masuk pada perkara penting yang pagi ini kita nak bicarakan. Bagaimanakah peranan zikir ini boleh membentuk sosial diri kita? Bagaimana peranan zikir ini boleh meletakkan hati kita dekat keadaan yang tenang? Baik. Zikir ini satu amalan yang berkesan dan peranan yang besar dalam pembentukan sosial diri seorang Islam, seorang Muslim. Maka sosial yang baik ini hanya terbina dan terbentuk dengan tarbiyah dan terbinanya hati kita ni, iaitu dengan sentiasa adanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, disulami dengan keimanan dan disulami dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak dapatkan sasiah Muslim yang baik, pembersihan dan penyucian hati perlu juga baik, maka kita perlu tumpukan kepada zikrullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat jasadu kullu, iza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Hadis yang biasa kita dengar kan, iaitu ketahuilah bahawa dalam badan manusia ini ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh badan. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ketahuilah bahawa ia adalah hati kita. Hati kita ni, segumpal darah ni, kita kena jaga betul-betul. Jaga benar-benar hati kita ni. Jangan hati kita ni terkesan dengan perkara-perkara yang tak baik. Jangan terkesan dengan perkara-perkara yang menyebabkan hati kita akan terluka dengan hirisan-hirisan noda dan dusta. Kita elakkan benda-benda tu. Untuk kita tutup balik hati kita ni, adanya tumpuk-tumpuk hitam kemaksiatan, tumpuk-tumpuk hitam leka daripada Allah, maka kita kena sulam balik dengan zikrullah, iaitu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama sekali, zikir ialah pengilat dan penyuci hati. Zikir ini dia boleh hilap hati kita, dia boleh polish hati kita dengan polish yang sangat-sangat terbaik atas dunia,
yang akan pastikan hati kita akan bersinar. Kalau kereta kita beli ni, kita bagi coating. Bagi coating lah, kita duk bagi wet color dan sebagainya supaya berkilat balik. Tapi hati kita ni tak perlu bayar mahal. Hanya dengan zikrullah saja. Dia boleh bersinar dengan sinaran yang sangat-sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Tatma'innul qulub, tenang hati kita. Ingat Allah, tenang hati kita. Apa-apa sahaja ada masalah, ada kegerisauan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni akan mencapai ketenangan, akan mencapai ketenteraman dan kebahagiaan setelah ia dibersihkan dan disucikan oleh penyakit-penyakit, dan kita dapat buang daripada penyakit-penyakit tersebut dengan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah, ya, seperti kita nyatakanlah. Okay. Baik. Yang kedua, zikir adalah penyedar hati yang lalai dan pendorong kepada taubat. Zikir yang kita duk sebut-sebut dan kita ulang-ulang ni merupakan penyedar kepada hati kita yang lalai dan pendorong untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan seharian. Mungkin kita tak sedar, mungkin kita sedar. Kalau kita sedar, alhamdulillah, kita bertaubat atau istighfar berterusan. Kalau kita tak sedar, sebelum kita melelapkan mata kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak terlalai daripada apa-apa yang kita buat, daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya, dan orang-orang yang apabila mereka telah melakukan perkara keji atau menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka ingat Allah, maka mereka terus meminta keampunan bagi dosa-dosa mereka, dan tiada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan lagi apa yang telah mereka lakukan, sedangkan mereka itu mengetahuinya. Jadi apa sahaja kita buat itu, maka sekiranya ada dosa yang telah kita buat, maka istighfarlah banyak-banyak. Tak rugi pun kita istighfar sentiasa, sebab kita tahu bahawa kita ni akan sentiasa melakukan kesalahan. Kecil dan besar kita tak pasti. Mungkin kita sedar atau tidak. Yang penting kita sentiasa bersedia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Maka di antara perkara itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu jadi seperti orang yang lupakan Allah, maka dia itu Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jangan kita jadi orang fasik yang mana bila mana kita lupa Allah, Allah akan lupa kita. Kita kena ingat Allah sentiasa supaya Allah akan ingat kita, dan kita akan sentiasa melazimi ingat Allah, dan kita tidak akan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang Allah suruh kepada kita. Baik. Yang ketiga, zikir boleh penghapus kepada dorongan hawa nafsu. Zikir kita ni boleh menghapus, ataupun zikir ni boleh melenyapkan seketika dorongan hawa nafsu kita yang sedang membuat-buat ini. Okey, maka antaranya Nabi SAW bersabda, sabaqal mufriduna qalu wa ma mufriduna ya Rasulullah, qala al mustahtaruna fi dzikrillahi yad'u dzikru anhum athqalahum fayatuna yaumal qiyamati khifafan. Maksudnya, sesungguhnya golongan mufarridun telah mendahului. Siapakah mufarridun itu, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, iaitu mereka yang asyik dalam zikrullah, yang mana zikir itu telah meletakkan atau meringankan atau melepaskan bebanan mereka. Maka mereka akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang ringan. Maka kita perlu tahu bahawa kita zikir itu dapat melenyapkan atau meringankan bebanan kita ni. Iaitu kita banyak menampung banyak kita ni meletakkan bebanan-bebanan itu dengan banyak hawa nafsu kita dan sebagainya. Maka untuk kita meringankan perkara tersebut, denganlah kita mempanjatkan zikrullah. Baik. Kemudian, yang keempat, zikir adalah pengukuh atau penguat kepada keimanan kita. Zikir itu
berperanan mengukuhkan dan memantapkan keimanan seseorang. Ini kerana keilmuan kita ni atau keimanan kita ada ni, dengan ilmu kita ada, maka seorang itu jadi malap kalau kita tidak memperbaharui iman kita. Kita kena perbaharui iman kita lah. Kalau kita tidak memperbaharui iman kita, maka iman kita makin lama makin malap, makin suram, makin suram. Akhirnya kita akan mudah terpengaruh dan terjatuh ke lembah kegelapan. Maka pengukuhan keimanan itu adalah dengan cara menanam pengertian tauhid dalam jiwa kita menerus jalan kalimat tauhid yang jelas. Sebagaimana yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddid imanana, fal aktsaru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami ini dapat memperbaharui iman kami? Baginda bersabda, iaitu perbanyakkanlah menyebut la ilaha illallah. Banyakkan sebut la ilaha illallah. Bukan sekadar kita ni sebut ketika ada majlis tahlil saja, ataupun bukan sekadar kita ni nak bagi talqin ke orang. orang nak mati sebut la ilaha illallah, bukan itu sahaja. Kita kena perbanyakkan sebab dia akan menyebabkan iman kita akan sentiasa diperbaharui sentiasa. Perbaharui iman kita dengan qaul la ilaha illallah. Okey. Dan yang kelima iaitu zikir ialah penghapus kepada hijab rohani dan pembuka kepada jalan makrifat. Ya. Zikir juga berperanan menghapuskan hijab rohani dan membuka jalan makrifat ini, iaitu menyebut dan memahami, meyakini, mengingati kalimat tauhid dalam keadaan penuh keikhlasan, yang mana dia akan membawa kepada pembukaan pintu makrifat sampai ke tingkatan iaitu arash. Ini tinggilah. Tapi sebagaimana yang Nabi SAW cerita pada kita, bagi tahu pada kita, Nabi SAW bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattun mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama' hatta tufdiya ila al-'arsy majtanabal kaba'ir." Seorang itu tidak menyebut la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas kecuali dibukakan baginya pintu-pintu langit sehingga bawa kepada arasy selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka sentiasalah kita untuk melazimi dan sentiasalah untuk kita menyebut la ilaha illallah satu perkara yang besar untuk kita lakukannya. Maka bila mana kita tahu bahawa ada 5 perkara tadi, iaitu bagaimana kita nak sentiasa melazimi untuk kita berzikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, peranan dia dalam pembentukan siasat kita, bagaimana kita nak menenangkan hati kita. Yang pertama tadi, zikir itu boleh mengilapkan hati kita yang mana yang telah pudar itu. Tengok kita pudar tak cantik, kita nak pastikan hati kita dalam ni cantik. Yang kedua tadi, hati kita, zikir ni boleh menyedarkan hati kita daripada lalai, daripada kita ni terlupa daripada Allah, untuk kita kembali ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tadi, zikir boleh menjadi penghapus kepada dorongan hawa nafsu. Yang keempat, ia akan zikir pengukuhan kepada iman. Dan kelima, zikirlah penghapus hijab rohani dan pembuka kepada jalan makrifat. Maka perjalanan ataupun kita katakan pelaksanaan zikir ini perlu kita laksanakan dalam konteks kehidupan kita seharian. Janganlah kita lalai dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. InsyaAllah segala apa yang kita ingin laksanakan, segala apa yang kita laksanakan, insyaAllah akan menjadi kenyataan dengan asbab kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, sama dalam bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam solat kita yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ibadah-ibadah yang mana kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam 19 jam 50 minit tadi pun, untuk hal-hal keduniaan, kita juga mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya setakat itulah perkongsian daripada saya untuk jemaah sekalian pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita bawa bersama diri kita ke arah kebaikan, dan sentiasa kita melazimi lidah kita dan hati kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembalikan kepada penulis kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nampak di sini ada orang yang ada jemaah kat tangan. Namanya Nur Hasimah. Ada nak bertanya ke puan? Ya, Ustaz. Ya. Okey, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya nak tanya. Orang yang tak boleh membaca Al-Quran tapi dia sentiasa berzikir, macam mana tu, Ustaz? Maksudnya tidak boleh baca Al-Quran ni, dia tidak boleh ketika mana dia
period ke, atau memang dia ni belum bersedia, belum boleh baca Quran? Macam tu. Ya, dia belum boleh baca Quran tapi dia sentiasa berzikir. Macam mana tu keadaan dia? Baik, berzikir ni kena sentiasa buat. Maksud kita berzikir dengan apa yang tadi lah, maksud tasbih ke, tahmid ke, takbir ke, atau tahlil ke dan sebagainya, itu zikir kita buat. Quran kita kena baca walaupun dalam keadaan kita tidak boleh membaca Quran yang sempurna. Maksudnya kita berusaha untuk membaca Quran, untuk belajar membaca Quran. Kita tengok orang lain baca Quran dengan lancar, tapi kita baru mengangkat untuk kita memperbaharui pembacaan kita. Kita nak belajar baca Quran. Jadi dengan kita nak baca Quran itu, kita dapat 2 pahala. Satu pahala kita baca Quran, satu pahala kita nak belajar baca Quran. Jadi kita nak baca Quran itu kena usahakanlah untuk baca sekali. Zikir itu kita kena buat, dan bacaan Quran itu kena teruskan walaupun kita baru proses kita nak belajar dan kita nak tahsin Quran, kita nak memperelokkan bacaan Al-Quran. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Ada lagi soalan yang lain-lain? Dan Ustaz, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga menjelaskan dia tentang keutamaan berzikir ni. Dia ada waktu-waktu dia, ada bilangan-bilangan yang tertentu kan, dan cara kita berzikir tu. Boleh Ustaz berikan penjelasan selanjutnya? Okey, baik. Dia ada kaifiat yang mana ulama-ulama kita telah tentukanlah bilangan-bilangan untuk kita berzikir. Ada 33 sampai ada 199 sebagainya. Kaifiat-kaifiat itu boleh kita tengok kembalilah dalam rujukan-rujukan, antaranya mufti, pejabat-pejabat mufti ada menyatakan perkara-perkara tersebut. Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk kita kaifiat zikir-zikir yang lebih jelas. Tapi semua itu adalah berdasarkan ulama yang telah rangka benda itu, dan kita boleh gunakan kapasitinya berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita boleh buat, insya-Allah dia akan memudahkan urusan kita. Kalau kita tak boleh buat yang banyak, kita buat sekadar mana yang kita boleh buat, tetapi jangan berhenti atau jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Buat yang mana kita boleh buat. Ya kan Ustaz, yalah ya, itu cara berzikir dengan cara yang dengan betul dan meletakkan dalam keadaan yang betul. Okey, silakan Puan Nur Aini. Ustaz, Assalamualaikum. Silakan. Ustaz. Ya. Saya nak bertanya, Ustaz tadi cakap berzikir, kita konsentrate berzikir kan Ustaz? Apa kata tentang selawat? Kalau kita selawat, saya dengar kalau kita tengah buat kerja, kalau kita buat apa, tak konsentrate dan selawat, insya-Allah Allah terima. Betul ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Saya tanya banyak Ustaz. Terima kasih. Betul lah. Baik, dia apa-apa sekalipun kita kena konsentrate. Kita kena fokus. Betul, dia dapat pahala tu dapat. Contoh macam kita berzikir kan, kita sebut dengan lafaz keluar daripada lidah kita ni, sebut subhanallah, subhanallah, sebut. Tapi kita tak konsentrate. Kita dalam keadaan kita buat perkara lain. Pahala tu dapat. Tetapi hati kita ni betul-betul dengan Allah ni, dia mula kurang sedikit kesan dia. Kalau kita lihat kepada bilangan atau kita punya darjat pahala ni, kalau kita betul-betul konsentrate dengan Allah Subhanahu Taala yang betul-betulnya, maka markah besar lah. Tinggilah dia punya markah dia tu. Pahala tu tinggi lah. Bagaimana kita lihat tadi, ada zikir hasanah, ada zikir darajat kan. Maka kalau kita lihat, kalau kita bersungguh-sungguh zikir, contoh kita zikir dan keadaan orang tak ada, zikir yang mana kita tenang sungguh, kita dengan Allah sahaja, maka itulah kita katakan nilai pahala kita sangat tinggi. Tapi kalau kita zikir ni dalam keadaan kita tergesa-gesa, nak berzikir tergesa-gesa, boleh, tak ada masalah, zikir. Tapi dalam sama kita tidak melupakan Allah walaupun dalam keadaan kita tergesa. Gitu. Okey. Puan Nurdali angkat tangan nak tanya. Assalamualaikum admin dan Ustaz. Saya nak tanya, macam mana kalau saya berzikir tapi tak kuat lah, macam tak dengar ke telinga lah, saya berzikir dalam hati je ataupun berselawat macam tu lah. Dalam hati je, tak dengar kan, tak dengar ke telinga. Macam mana Ustaz? Boleh macam tu? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Betul lah. Dia kita berzikir ni, ada ketika mana kita berzikir yang kita hanya hati kita berzikir. Hati kita berzikir. Ada ketika mana kita berzikir ni kita boleh lafazkan dan kita dengar. Bergantung kepada keadaan dan persekitaran. Kalau kita berzikir yang mana kita berzikir ketika orang tak ada, terzikirlah dengan hati kita yang mana kita boleh sampai kepada telinga pendengaran kita. Caranya adalah macam mana kita zikir itu walaupun mungkinlah tidak didengari orang lain, tapi kita rasa kita sampai. Sebab zikir-zikir ni satu benda yang kita lafazkan atau benda yang datang dalam hati kita ni direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka Ya. kita boleh rasa, kita boleh feeling macam mana rasa zikir tu yang kita rasa yakin, dan itu kalau kita lafazkan dengan yang betul, dia akan datang ketenangan. Sebab tu kita kembali kepada ketenangan. Bila mana kita zikir itu, datang ketenangan untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah dalam keadaan kita sebut secara kuat atau kita sebut dalam perlahan. Ketika zikir itu, bila mana kita rasakan betul zikir itu, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, automatik dia akan datang ketenangan yang sesungguh-sungguhnya. Sebab ada orang berzikir banyak-banyak. Zikir-zikir kata, apalah dia zikir-zikir tapi tak sampai-sampai. Kenapalah dia zikir-zikir ini? Tak rasa tenang hati dia. Sebab zikir itu sekadar lafaz yang kosong, tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Yalah, Ustaz. Ustaz. Bermakna zikir kita ni adalah penghubung kita yang sebenar, iaitu Allah SWT, bukan melalui orang lain, Ustaz, kan? Okey, itu saya faham kat situ. Dan ada lagi soalan yang lain, Puan Zainab? Puan Zainab, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Saya nak tanya, kalau masa kita berjoging sambil-sambil tu kita berzikir, macam mana tu Ustaz? Baik. Menarik tu. Kalau kita berzikir kan, kalau kita tengah berjoging ke, kayu basikal ke, boleh berzikir, tak ada masalah. Berzikir naik motor ke apa, boleh, tak ada masalah. Cuma contohlah ketika mana kita berjoging, kita tercungak-cungakkan. Bernafas pun kata tercungak-cungak dengan penat sebagainya. Zikir kita itu, kita boleh lafazkan dalam hati kita. Tapi kalau kita boleh zikir dengan keadaan kita ni sebut betul-betul jelas, tidak masalah. Saya ingat dulu ada pernah kawan saya, dia melazimikan zikir kita itu. Zikir tu lazimi ketika mana dia ni kayu basikal dan keadaan bercungak-cungak. Alhamdulillah, dia kata tak ada masalah. Dia kata orang lain semput dan sebagainya, dia kata daripada dia ni duk fikir benda lain, dia zikir subhanallah, 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 dia okey. Jadi maksudnya bahawa kita ni, hati kita ni dengan pernafasan kita ni, Allah Ta'ala beri kekuatan. Maka bila mana kita lazimi dengan ingat Allah, maka Allah bantu kita untuk memudahkan urusan-urusan harian kita. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Padu sekali jawapan Ustaz, saya puas hati. Dan ada lagi soalan yang lain, saya rasa mungkin ni ada soalan yang terakhir, satu soalan saya. Boleh Ustaz ya? Sikit lagi. Sementara kita tunggu Ustaz lah masuk. Puan, ada lagi ke? Saya tak ada kot. Miss Song Mutalib. Ya, saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanya berhubung tentang Al-Quran ni, Ustaz. Al-Quran ini sudah tidak begitu menjadi satu kurang berkenan di hati apabila majlis Al-Quran yang hadirnya terlalu sedikit. Apabila majlis ceramah ataupun sarahan baca hadis, kehadirannya sangat ramai. Dan ada pula yang memang tidak begitu minat untuk baca Al-Quran. Jadi seseorang yang tidak tahu baca Quran tapi tidak mahu belajar, apakah pandangan Islam, Ustaz? Sekian, terima kasih. Okey, baik. Kita berbalik kepada apa yang hadis Nabi SAW bagi tahu kepada kita, itu taraktu fiikum amrayn la tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat Nabi. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu takkan sesat sampai bila kamu beramal dengannya, iaitu Quran dengan sunnah. Jadi Quran ini merupakan panduan hidup kita. Bila kata panduan hidup ni, kita kena berpandukan Quran untuk apa-apa sahaja kita lakukan. Sama ada kita baca, kita mentadabbur Quran, itu perlu yang kita buat. Kalau kita katakan, nak tinggal Quran, susah sekarang nak baca Quran ni, tak faham, tak boleh. Kita kena kembali kepada Quran. Usahakanlah untuk kita baca Quran, untuk kita melazim baca Quran. Sekiranya kita tak boleh nak baca, contoh kita ni dah habis cara lah kita nak baca Quran, tak boleh, maka kita mendengar orang baca Quran. Kita mendengar orang baca Quran, kita mendengar orang mentadabbur ayatul Quran. Kita sentiasa dekatkan diri kita ni dengan majlis Quran, bukan melarikan diri daripada majlis Quran. Sekiranya contohlah, itu program ceramah itu, ramai orang, tetapi ceramah itu disulami dengan ayat-ayat Quran dan boleh berinput kepada kita dengan pembacaan Quran tersebut, maka pergilah majlis tersebut sebelum kita boleh masuk pada majlis-majlis Quran yang betul-betul mendalam. Sekurang-kurangnya, apa-apa sahaja intipati yang telah diterangkan Quran tersebut, sampailah ke dalam hati kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kembali pada poin on. Okey, baik Ustaz. Jazakallah khair al-fadil Ustaz
kita Khairul Ashraf atas perkongsian ilmu ini yang mengenai tenangnya hati dengan berzikir. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan daripada surah Al-Ankabut ayat 45. Oleh itu bagi yang ingin memperolehi rahmat Allah SWT hendaklah sentiasa mengingati Allah SWT serta rajin-rajinlah membasihi lisan kita dengan zikrullah, dengan adanya mengingati, dengan hanya mengingati dan selalu mengagungkan Allah SWT. Pastikan juga kita dan apa yang penting adalah meletakkan zikir itu di tempat yang betul. Dan akhir kata ilmu ini adalah milik Allah SWT. Barang siapa menyabarkan ilmu ini dan demi kebaikannya, insya-Allah Tuhan akan menggandakan lagi kebaikan kita. Dan Ustaz dan para jemaah sekalian, kita tangguhkan dulu sesi kuliah hidup ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir dan mengikuti perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah dapat manfaat untuk semua. Jadi kita tangguh dulu kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para jemaah sekalian, sama-sama. Jumpa lagi. Teruskan lagi.